SMS Brunei prihatin bagi dana pengiaran muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Dana tahun 2019-2020 telah berjaya membuat kutipan dari orang ramai sebanyak RM96,878. Projek SMS Brunei prihatin bagi dana berjalan selama 184 hari iaitu bermula dari 12 Disember 2019 hingga 12 Jun 2020. Sumbangan hasil kutipan SMS Brunei prihatin diterima oleh Yang Berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Sebahagian daripada jumlah berkenaan RM85,686 berjaya dikutip melalui pelanggan DST dan sumbangan dari DST. RM10,000 yang disampaikan oleh Awang Radin Sufri bin Radin Basyuni, Ketua Pegawai Eksekutif DST. Manakala RM15,000 yang berjaya dikutip melalui pelanggan Progresif Sendirian Berhad dan sumbangan dari Progresif Sendirian Berhad diserahkan oleh Awang Muhammad Yazdi bin Haji Yahya, Pengarah Human Capital syarikat berkenaan. Dana juga menerima sumbangan RM500 masing-masing dari Badan Kebajikan Pekerja Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Tabung Derma Khairat Pekerja-Pekerja Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang dana 2020. Daripada 27 orang pelajar anak yatim yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam tahun lalu, 9 daripadanya menerima anugerah mereka pada majlis ini. Penuntut cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O menerima sijil penghargaan 1 unit komputer beserta mesin pencetak dan pakej kemudahan belajar selama 2 tahun dalam bentuk wang tunai bernilai RM760 dan murid cemerlang dalam peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah ugama darjah 6 menerima sijil penghargaan 1 unit komputer beserta mesin pencetak dan wang simpanan RM500 yang dimasukkan terus ke akaun dana masing-masing. Anugerah tersebut diharap dapat memberi dorongan kepada para pelajar terbabit untuk menghargai kepentingan pendidikan di samping menyuntik semangat mereka untuk terus berusaha meraih kejayaan khususnya dalam pelajaran. Saya rasa sangat gembira dan amat bersyukur kepada Allah SWT kerana saya telah belajar bersungguh-sungguh selama ini dan akhirnya dapat memperolehi semua ganjaran. Harapan saya selepas A-level ini saya terus ke Maktab Duli dan selepas A-level ini saya harapan saya untuk masuk UBD dan ambil medicine course. Saya berasa amat bersyukur dan bangga sekali kerana saya telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan sekolah agama. Harapan saya untuk mendapat keputusan cemerlang juga dalam peperiksaan selanjutnya seperti peperiksaan O-level. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baru COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 562 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 3,820 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 673 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 42,307 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara telah melaksanakan langkah pengurangan penjarakan sosial dan fizikal tahap keempat mulai Isnin lalu bagi jemaah yang akan menunaikan solat fardu 5 dan solat Jumaat. Pada tahap keempat ini, jemaah yang akan memasuki masjid hendaklah mematuhi panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Halewal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Agama. Jemaah hendaklah mendaftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth serta mendapat kelulusan kod hijau dan kuning bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Jemaah digalakkan memakai sungkup muka bagi sembahyang fardu 5 waktu. Bagaimanapun, sungkup muka dimestikan dipakai bagi sembahyang fardu Jumaat. Jemaah juga hendaklah mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan dan mensanitasi tangan dengan menggunakan pensanitasi tangan. Pada tahap keempat ini juga, kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun ke atas adalah dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat di samping kanak-kanak dan perempuan juga dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Aktiviti takmir masjid dibenarkan dengan keramaian yang hadir tidak melebihi 100 orang dalam tempoh tidak melebihi 2 jam. Semasa ditemu bual, Ketua Bahagian Idarah Jabatan Hal Ehwal Masjid menyatakan beberapa lagi peringatan kepada jemaah yang akan menunaikan solat ke masjid. Apa yang ingin dipastikan juga bahawa setiap jemaah ataupun orang ramai perlu membawa sejadah sendiri yang bersaiz besar. Walaupun pada tahapan ini pengurangan penjarakan itu sudah dilakukan, akan tetapi para jemaah dimestikan juga membawa sejadah masing-masing itu dengan menyusun ataupun menunaikan sembahyang atau ibadah sembahyang di atas sejadah masing-masing. Dan seterusnya, para jemaah juga bagi menunaikan sembahyang fardu 5 waktu adalah digalakkan untuk memakai sungkup muka ataupun face mask, manakala bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat adalah dikehendaki dimestikan untuk memakai face mask ataupun sungkup muka ketika menghadiri. Dan pada tahap keempat ini, untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat tidak perlu lagi untuk membuat tempahan ataupun booking slot. Apa yang perlu dipastikan juga bahawa setiap jemaah perlulah memiliki kod hijau dan kod kuning untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat juga. Kelas Al-Quran dan Mukadam di Masjid, Surau dan Balai Ibadat seluruh negara akan diadakan seperti biasa bermula Jumaat ini 7 Ogos 2020. Kelas tersebut diadakan dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Kita ikuti garis panduan tersebut. Orang ramai diseru agar sentiasa menyalurkan maklumat bagi membantras kegiatan yang menyalahi undang-undang di negara ini. Berehat seketika, kita ikuti laporan selanjutnya selepas ini. Enam belas orang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan Kelmarin bagi menghadapi pertuduhan di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka Penggal 28. 10 orang tertuduh dihukum denda mengikut dakwaan masing-masing. Muhammad Isa bin Idrus, Muhammad bin Adi dan Aliuddin bin Abdullah masing-masing didenda RM5,000 atau 5 bulan penjara. Sementara Saiful Rizal bin Sapri dan Ajmal bin Baha didenda RM2,500 atau 3 bulan penjara. Manakala Masri bin Idrus, Fazri bin Ibrahim, Muhammad Yusri bin Sapar, Khairul Razimi bin Raimi dan Arya Hami bin Ibrahim masing-masing didenda RM1,500 atau sebulan penjara. Kesemua tertuduh diberikan tempoh untuk membayar denda sehingga 30 September 2020. Dua tertuduh ditunda perbicaraan bagi sebutan kes selanjutnya pada tarikh yang ditetapkan.
Liu San Choi ditunda perbicaraan sehingga 17 Ogos 2020 dan Muhammad Shah Rizal bin Uni tidak mengaku bersalah sebutan kes selanjutnya pada 18 Ogos 2020. Sementara 4 tertuduh adalah pesalah di bawah umur dan diberikan amaran keras oleh pihak mahkamah. Mereka ditahan semasa serbuan aktiviti perjudian yang dijalankan oleh keanggotaan dari Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat bersama Unit Siasatan Pecah Rumah dan Curi Kereta, Jabatan Siasatan Jenayah dan pada bulan lalu di sebuah kediaman di Jalan Jurudong Baru, Kampung Tanjung Nangka. Berikutan dengan serbuan tersebut, seramai 16 orang suspek lelaki telah ditahan dan telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan pada 4 Ogos 2020 bagi menghadapi pertuduhan di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka Penggal 28. Hasil daripada keputusan pihak mahkamah, 10 tertuduh telah dijatuhkan hukuman denda mengikut dakwaan masing-masing. 4 tertuduh merupakan pesalah di bawah umur dan telah diberikan amaran keras oleh pihak mahkamah, manakala 2 tertuduh yang lain ditunda perbicaraan bagi sebutan kes selanjutnya pada tarikh yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, Pasukan Polis Diraja Brunei ingin menyuruh kepada orang ramai untuk sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama yang padu kepada agensi penguatkuasa undang-undang dengan penyaluran maklumat-maklumat yang berguna bagi pembenterasan sebarang kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang di negara ini. Pengambilan bagi pusingan kedua HIKAS 2020 secara dalam talian akan mula dibukakan esok Khamis 6 Ogos 2020 bermula 8 pagi. Pembukaan tersebut adalah bagi kemasukan ke Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei. Menurut siaran media Kementerian Pendidikan, pengambilan bagi pusingan kedua HIKAS 2020 itu akan berakhir pada hari Khamis 27 Ogos 2020 pada pukul 3 petang. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah pertama, diploma tertinggi kebangsaan dan diploma peringkat 5. HIKAS hanya dibukakan kepada pemegang kad pintar berwarna kuning, ungu atau hijau. Pemohon boleh memakai keputusan yang diramal untuk memohon ke UBD dan UNISA dan pemohon yang berjaya akan diberi tawaran bersyarat oleh institusi-institusi berkenaan. Para pemohon adalah dikendaki untuk membuat pembayaran tertunggak melalui BIBD Mobile Application atau secara tunai di kaunter pembayaran di tingkat 1 Blok B, Unit Tunai dan Hasil Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan dan menghadapkan permohonan dalam talian atau dokumen yang berkenaan yang diperlukan dalam institution checklist. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan www.moi.gov.pn atau laman sesawang HIKAS www.hikas.gov.moi.gov.pn. Pemohon juga boleh berhubung terus kepada pentadbiran HIKAS melalui email di ask.hikas@moi.gov.pn atau telefon 2381992 dan 2381224 semasa waktu pejabat. Sejak penubuhan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dalam dunia pengajian tinggi di rantau ini, UNISA mula menjadi pilihan bagi pelajar serantau dan antarabangsa untuk melanjutkan pengajian Islam mereka ke peringkat lebih tinggi. Menurut Dayang Siti Hajarwati binti Hajibul Hasan, pemangku timbalan pendaftaran akademik UNISA, sehingga kini UNISA telah menjadi pusat pengajian bagi 180 pelajar antarabangsa dari 25 buah negara yang mengikuti pengajian mereka dalam pelbagai peringkat. Dari 181 orang pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di UNISA, 124 orang pelajar mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dan 57 orang pelajar mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. Dayang Siti Hajarwati juga menjelaskan mengenai pelbagai bidang pengajian yang disediakan di UNISA.
Di antaranya adalah ijazah sarjana muda bahasa Arab, ijazah sarjana muda usuluddin, ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan, ijazah sarjana muda sains dalam kawangan Islam, ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang, ijazah sarjana muda sejarah dalam tamadun Islam. Manakala ijazah sarjana antaranya termasuklah ijazah sarjana undang-undang secara penyelidikan dan juga secara kerja khusus dan disertasi. Ada juga yang ditawarkan adalah ijazah sarjana usuluddin dan juga ijazah sarjana bahasa Arab. Tidak ketinggalan adalah ijazah doktor falsafah di dalam bidang usuluddin dan juga bidang syariah dan juga bidang ekonomi. Negara yang paling banyak mengikuti pengajian di UNISA adalah pelajar-pelajar daripada negara Indonesia, diikuti oleh Singapura dan juga Malaysia. Keamanan dan kestabilan politik negara ini antara faktor yang menarik perhatian pelajar antarabangsa UNISA untuk melanjutkan pengajian di negara ini. I decide to complete for PhD because I think this university very strong and have many things I looking before as in my university in my country Palestine we have siege and the wars, so we cannot complete the master or doctora, so alhamdulillah I get it here. Well, IVNM suggests Brunei is an abode of peace. So whenever you want to study, you need to be in a safe environment. So I decided to come to Brunei because Brunei is a peaceful country so that I can enjoy my studies. As for UNISA, it's an Islamic university, so I will be able to learn, apart from Islamic finance, I'll be able to learn other religious affairs. Sebab UNISA ini menjadi salah satu universiti yang menerapkan ajaran Islam, menerapkan budaya Islam dan juga suasananya pun Islam. So, di sinilah saya memilihkan UNISA untuk meneruskan pelajaran saya. Kemudahan penyelidikan di UNISA juga menyumbang kepada kemasukan pelajar antarabangsa. Alhamdulillah, I found a very good research facility, well-managed library, online books also available here, and all professors and lecturers are cooperative. They cooperate us, they guide us, and they have guide book for researchers. So it is a very good facility for research. Peningkatan jumlah pelajar antarabangsa UNISA dari tahun ke tahun menunjukkan kepercayaan mereka terhadap tahap kualiti pendidikan di negara ini yang mampu bersaing dengan universiti lain di luar negara. Lebih 10,000 kilogram durian seperti montong, cani, musang king, kanyau dan durian tempatan dijangka dihasilkan oleh syarikat Abdul Manaf Haji Besar dan anak-anak bagi pasaran tempatan. Jumlah tersebut meningkat lebih 3 kali ganda berbanding tahun lalu iaitu lebih 2,800 kilogram durian dengan nilai lebih RM25,000. Ladang durian milik Awang Abdul Manaf bin Haji Besar diusahakan di Kawasan Kemajuan Pertanian KKP Senaut Tutong sejak tahun 2007. Bermula tahun lalu, beliau ditawarkan kawasan tambahan seluas 4 hektar yang membolehkannya untuk meningkatkan penanaman buah durian. Dengan bantuan berterusan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Sokongan Isteri Awang Abdul Manaf terus berusaha memastikan penghasilan buah-buah durian keluaran syarikatnya dapat memenuhi keperluan negara. Saya ditawarkan oleh Jabatan Pertanian untuk mengambil ladang durian pada 2007 sebanyak 0,9 hektar. Pada 2019 saya ditawarkan lagi untuk menambah keluasan ladang sebanyak 4 hektar. Jadi saya pun berjaya mendapat ladang untuk memperbesarkan lagi usaha ladang durian.
Saya berkursus di dalam negeri, di luar negeri juga. Kalau di dalam negeri banyak saya menghadiri kursus, dan saya pernah kursus ke Thailand, Malaysia, Indonesia. Kalau di Indonesia di Bogor. Selain menghasilkan buah durian, syarikat juga menghasilkan tanaman lain seperti buah langsat, tarap dan duku. Syarikat mula menghasilkan buah pada tahun 2015. Pada tahun 2018 sahaja, syarikat pengeluaran 1,725 kg dengan nilai hasil berjumlah RM17,250. Manakala tahun 2019 sebanyak 2,801.2 kg buah dihasilkan bernilai RM25,984.80. Kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Di samping itu juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agro Makanan atas pemantauan dan khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan dan pemeliharaan tanaman durian. Para pengguna jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berwaspada dan lebih berhati-hati semasa menggunakan jambatan berkenaan, terutama sekali semasa keadaan hujan lebat dan angin kencang. Peringatan ini ditekankan dalam siaran akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Para pengguna jambatan juga dinasihatkan untuk menyalakan lampu kenderaan dan memandu dengan tidak melebihi had laju maksimum ketika waktu hujan, iaitu 70 km sejam sebagai langkah berwaspada bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 8333 Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk membantu mengesan seorang lelaki yang dikehendaki. Ismu Nandar, warga negara Indonesia berumur 38 tahun, pemegang nombor kad pintar 51271599. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Tutong melalui talian telefon 422126 atau talian kecemasan 993 atau Balai Polis berdekatan. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air rendah bermula 10 malam ini. Kita ikuti maklumat mengenainya. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun RM200 kerana melanggar akta kesalahan-kesalahan kecil penggal 30 iaitu membuang sampah di kaki bukit Taman Riadah Bukit Tempayan Pisang, Kampung Kapuk. Sri Anira Restoran dan Catering diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan. Jika gagal, syarikat tersebut boleh didakwa ke mahkamah. Sabit kesalahan denda RM1,000 bagi kesalahan pertama, kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.